berani. Yang keempat, yang kelima dah, berani tanggung risiko. Ini dia kata ini dalam konteks kita berjawatan. Ya, yang pertama tadi sidik, yang kedua tadi amanah, yang ketiga tulus, yang keempat konten apa yang kita cakap, yang kelima kita berani tanggung risiko. Kita sebab itu dalam usaha kita menjadi manusia pada Allah ni, kita bertanggung jawab. Ya, kalau kita dapat sesuatu yang baik, kita dapat pahala. Yang seburuk-buruknya kita dapatlah pendedahan TV, orang ambil gambar kita kan. Jadi takutlah tu. Kemudian yang akhir sekali dia kata yang keenam, enam saja. Orang Jepun kata kiasu. Kiasu, bukan kiasu, K-I-A-S-U. Maksudnya dia kata mahu buat yang terbaik. Do the best. Do the best, mahu buat yang terbaik. Dan saya pun pening kepala juga pasal tu lah. Pasal setiap hari I will try to produce a good lesson, better than compared to before. That's why saya rasa kadang-kadang tak dapat. Saya balik rumah hari ni rasa tak dapat, jadi pening kepala kan. Jadi itulah dia. Jadi orang putih kata do the right thing for the first time. Do the right thing for the first time, not ordinary thing. Maknanya kita buat benda yang betul, jangan benda yang biasa. Yang biasa mungkin tak betul. Yang biasa mungkin tak betul. Nah, yang betul penting kita buat. Do the right thing for the first time. Do the right thing for the first time. Betulkan yang biasa, Betul, yang betul. betul. Itu kata radio dulu. Betulkan yang biasa, Biasakan yang dan betul. baru kita biasakan yang betul. Kata Mahir. Ya? Puan Mahaya kata ya, betul-betul kita kena ikut tu. Okey, tuan-tuan dan ready? Saya hari ni saya nak ulang kaji for the first half an hour revision. Then nanti we go to our new lesson. Boleh? Okey. Tulisan yang kecil tapi kita dah besar kan. Budak saya kata, Ustaz jual lah RM10, kita dapat tabung sikit. Jadi harga dia mungkin tak sampai dalam segi 6, segi 7 kan. Jadi lebih tu mungkin lah sumbangan tabung masalah kan. Dia ada tabung dia. Jadi setiap kopi dia pecah sedikit saja. Ya. Kalau buat ya, kopi ni mana ada anak yang belajar bahasa Arab tu boleh dah buat sikit kan. Ini untuk nak biasakan anak-anak kita yang langsung tak ada bahasa Arab, dia masuk ke kuis, kita beri buku ini. Ya. Jadi tuan-tuan ni bukanlah begitu, tapi kita start daripada bawah kan. Ada dalam Samsiat, ada dalam Kemaria kan. Cara nak menyebut huruf kan. Makhraj huruf, dia ada 12 buah semua sekali. Jadi ini dulu buku ini. Tuan-tuan akan kata buku ini dulu dalam masa 2-3 bulan ni. Okey? Boleh? Jadi ini eloklah beli harga dia kalau di Kuzang di sana RM10. Tapi tuan-tuan tak kena bayar harga RM10. Kena bayar harga RM12 sebab itu harga subsidi. Untuk budak-budak harga subsidi murah. Jadi untuk kita mahal sikit. Macam buku itu harga RM7 saja di sana. Tapi tuan-tuan kena beli RM10. Sebab subsidi itu duit zakat. Duit zakat. Jadi tuan-tuan tak kena ambil zakat kan. Telling about situations, maknanya kita menceritakan di mana, pukul berapa kita ada dan di mana. Zohrafer. Per mengandung fa macam ni. Ini penting sangat. Tuan-tuan, ini kena hafal. Tidak ada tolak ansur-ansur. Kalau soalnya boleh? Berapa minggu pergi, lebih kurang 10 minggu. Ada berapa minggu lagi? 30 lagi. Itu usbuk tu namanya. Zaraf zaman, minggu. Yang keempat, syahrun. Syahrun ni bulan. Saya tak susah nak ngajar sebab ramai dah tahu. Syahrul Ramadan, sebulan bulan Ramadan. Jangan kata bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, sebenarnya Ramadan itu 1 bulan saja. Okay. Tok guru terjemah bulan Ramadan. Bulan Ramadan 30 hari. Okay. Yang kelima, sana.
Ya, sana artinya sanatun bunyi dia. Sanatun. Ini salah. Kita berikan telah pokok kelapa boleh dibuat dalam masa mungkin 4 tahun. 4 tahun tu masa dipanggil salah. Okey. Yang ke-6 Sabah. Mana Sabah? Pagi. Sabah. Kelas kita bermula waktu pagi. Waktu pagi pukul 9 pagi. Itu Sabah. Masaan. Yang ke-7 Masaan. Masaan petang. Ya. Yang ke-8 dia kata Zuhran. Zuhran ni Zuhur. Zuhran. Tuan-tuan mesti kan ini adalah zaraf di bawah tajuk sisipan yang saya sebut 80 tu. Ya. Sisipan. Dan sisipan sebenarnya sebahagiannya ada dalam muka surat 3 Mu'jam yang harga RM10. Ya. Okey. Okey. Nombor 9. Rodan. Mana rodan? Okey, kerja ni mana? Rodan. Rodan ni esok. Esok. Ya, esok. Rodan Yaumul Ahad. Besok hari Ahad. Dah boleh kan? Tapi kelas lain, habis 40 minggu boleh cakap dah. Boleh cakap. Kalau suami isteri datang, memang boleh cakap di rumah tu. Tapi nak gaduh dalam masalah tak boleh kan? Ada gaduh tu tak tajam. Ya, dah apa? Dah ni. Okey. Yang ke-10. Inilah orang Arab. Yang ke-10 lahzatun. Cuba sebut. Lahzatun tu orang Arab tunjuk macam ni. Sekejap. Dia tunjuk dengan 5 jari. Tapi 5 hari. Arab punya. Kadang kita tunggu dia taksi, dia hantar kita, dia nak pergi minum. Okey, you tunggu sekejap. Setengah jam. Sebab tu Arab dia tak boleh maju. Sebab macam nak maju macam ni setengah jam. Pula kereta dalam kereta tak ada aircon kan? Sebab dia nak cuci kita punya. Lahzah tu berarti seketika. Kalau kita ni seketika ni 1 minute. 1 minute tu about that lah. Kita pergi toilet tu macam saya pergi toilet sekejap. Itu okey dah tu. Okay? Ataupun nak pergi kat kereta juga. Sekejap. Tapi kalau setengah jam, itu bukan itu. Kena sebut setengah jam. Ini susah. Okey, yang di sebelah Burhan. Semua dalam Quran ni. Yang di sebelah Burhatun. Yang ke-10 Lahzah. Kita pakai kan satu lahzah kan? Satu lahzah dua Lahzah. Ya. Burhan. Burhan ni maknanya sekejap. Lama sikit pada lahzah. Sekejap. Macam saya kata tunggu kejap, saya nak balik rumah nak ambil nota. Saya balik rumah kejap dalam 5 minit. Kejap kan. Sekejap ni lama sikit pada lahzah. Tuan-tuan jumpa lah dalam Quran ni ada. Di mana ada ni? Kemudian yang ke-12 Muddatun ni artinya dia panggil time frame dalam bahasa Inggeris. Masa. Maknanya orang wanita mengandung anak dalam masa 9 bulan. Tempo. Tolonglah saya. Tempo. Tempo ni boleh kata 5 tahun, boleh kata 2 tahun kan? Period of time orang kata. Senang kita mengajar sebab awak dah tahu semua kan? Tahu. Itu yang dah sebut-sebut tu lagu tu. Tentang yang sabar. Hari Sabtu insya-Allah kita ada dari sini pukul 9. Kalau saya tak ada ke mana kan, kita sabar. Gambar juga yang tak telefon saya, ada kelakar ustaz. Isteri pun tak nak pegang telefon. Bila pegang tu, dia kata tak nak bagi awak. Bila punya telefon, harap.
Ada yang tak dapat tak jelas. Buratun seketika. Sekejap. Nama sikit. Mudah tempo. Period of time dia kata. Duration pun boleh. Itu yang senang tu dapat orang penting kan. Kalau tak tahu saya bagi dulu. Saya pun tak tahu. Orang Urdu ni dia pilih pada semua. Betul pun mau pergi tak? Mau pergi. Tak mau pergi? Tak mau pergi. Dua-dua semilih. Okey. Hina artinya ketika. Ini tak ada masa. Ketika saya mengajar, semua orang diam. Faham tak? Maknanya itu kira salah. Ketika yang cakap, jangan bercakap. Macam tu kan? Tuan-tuan dah faham mana tu kan? While. Dalam bahasa Inggeris dia panggil while. Okey. While. When or what? While. Ini perselisihan ahli bahasa. Ada kata when, ada kata while. Saya ingat both correct. While. Maknanya ketika pajak pokok rambutan pakai seluar. Jangan pakai kain. Macam betul lah. Buat contoh kan. Protokol. Betul lah. Orang Arab tu pajak kurma pakai baju. Dia tak ada kurma, dia pajak pokok. Pajak pokok api luka ni. Dia kaya. Nampak dalam gambar itu Arab lain tu. Ada juga yang panjang. Tapi di dalam batang hujan. Dia macam sawit. Sebab tu tuan-tuan, dalam apa je urusan kita ada protokol kan, ada pelekat dia, cara dia. Okey, yang ke-40 boleh? Dia ada 40 semua ni. Baru 14. Dan 40 dulu lah. 44 kan. Okey, 14 apa tu 15 ni? Dah ini semua dari karuan ni. Nombor 1 Sa'ad, nombor 2 Yaum, nombor 3 Usbu', nombor 4 Syahrul, nombor 5 Sana, 6 Sobah, 7 Masak, 8 Zuhur, 9 Maghrib, Qadan sama dulu. Yang ke-10 Lahzah, 11 Burha, 12 Mudah, 13 Dina, 14 ya betul. 14 kan? 14 Qablu. Sebelum. Sebab itu Qablu diberi nama untuk kiblat. Untuk kiblat. Jadi kita kena sembahyang sebelum Kaabah kan? Mana? Tak tahu asal dia. Kaabah nama dia kiblat. Kalau Kaabah tu kiblat dia di depan kita. Betul, sebelum. Qabliyah tu sebelum. Ba'diyah tu selepas. Okey, yang ke 15 14 Ba'di. 15 Ba'di. Dari makan ni Ba'di mana ya? Selepas. Jadi betul, bila kita aturkan Ba'di itu zaraf zaman, menunjukkan zaraf zaman selepas. Tuan-tuan saling mudah je. Ada orang buat PhD tentang Ba'di saja dalam Quran. Tajuk dia Istimalu Ba'di fil Quran Karim. Kenapa Tuhan menggunakan kata Ba'du dalam Quran? Nanti kita jumpa dalam Quran ni. Dalam buku hijau tu menceritakan segala ada. Kita duk kagum tentang Quran di Quran. Ini orang tak nak baca Quran. Bila dengar untuk ni, bacalah Quran. Bila baca Quran tu boleh tidur. Tidur pun lebih pula, mingau-mingau pula. Tidur sedap ni kan. Okey. Ya. Dua-dua boleh.
Barisan tak apa, barisan pula. Baris tak apa, depan belakang pun tak apa. Yang pentingnya ada huruf dia. Ba'du tu dia marfu', ba'di tu majrur, ba'da tu balik depan. Bila dia ambil ayat, dia akan jadi buah. Jadi tuan-tuan jangan risau pasal baris. Depan baru atas, jangan risau ya. Tapi bila dia saja ni, kita sebut ba'du lah. Kalau dia tak ada orang ba'du lah. Kalau dia bersama dengan orang lain, mungkin orang lain tu menjadikan dia baik atas, baik bawah kan. Boleh? Kalau kita tambah min tu sisipan. Min tu lepas tu ba'du jadi ba'di, min ba'di. Ya. Dia sama-sama dia duduk makan orang juga. Kocok. Jadi itu pun tuan-tuan jangan risau. Kita tak risau pasal tujuan tu kan. Kalau min campur dengan qablu jadi min qabli. Tapi qablu ni tak ada power. Yang ada power huruf jar yang 8 ada power. Ya ada power. Dia menjadi huruf yang selepas tu berbaik sangat. Bagi ni dua kali yang Hamidah ni. Dua kali kemudian Hamidah tetap boleh nak. Jangan risau bagi. Nombor 16. Tiwal. Apa ni tiwal? Tiwal, tiba sebut tiwal. Tiwal tu maknanya sepanjang. Sepanjang perjalanan saya dari Mekah ke Madinah, saya dapat banyak bukit-bukit. Tuan-tuan faham tak maksud tiwal? Bukan panjang. Sepanjang. Ada pendek je kan? Sekali panjang je. Sepanjang kelas ini saya suka belajar. During. Ya. Sepanjang apa tu lawatan saya ke Indonesia, saya melihat ramai petani sedang bekerja di sawah kan, itu sepanjang. Jadi tuan-tuan tahu biasa perkataan sepanjang ni bukan panjang, sepanjang. Pendek je. Yang ke-17 tak apa kan? Ini kita kata kosmetik sebelum kita buat diri. Sebelum kita putih diri yang buku hijau tu, yang buku hijau yang tebal dari harga bunyi tu. Yang hijau satu lagi. Itu. Yang ni. Saya nak tanya siapa yang pergi keluar buku ni. Tuan-tuan kalau tak dapat, kita boleh fotokopi sendiri kita. Ya. Sebab kita fotokopi, sekali fotokopi 150 200. Okey, yang ke-17 dan lepas tiwa khilal. Khilal bukan pendek. Khilal ni di tengah-tengah. Maksudnya in between. Semasa saya meninggal bukan. Sebab dia orang Melayu tak banyak, orang Arab yang banyak. Baina tu di antara tempat antara Taman Tauan dengan apa tu Klub ada antara. Khilal ni sepanjang ketiadaan saya, rumah saya dijaga oleh seorang, itu khilal. Tetap nama tak? Ya. Di samping. Why? Semasa. Dia tak boleh nak terjemah dengan bahasa Inggeris. Bahasa Arab ni memang dia menggunakan satu kata itu tepat pada bahasa. Beri contoh je lah Ustaz. Cuba contoh ayat baru dapat. Baru contoh ayat ya. Kan contoh ayat dia ada kata why pula tu dia susah tu. Maknanya diurik tak dia. Sepanjang apa tu sepanjang dia jangan lama sangat. Ketinggalan. Tolonglah saya. Macam tadi kata sepanjang ketiadaan saya di rumah, anak-anak saya dijaga oleh mak tua saya. Macam tu lah kan, sepanjang tu lah. Gila. Itu dia tengah-tengah. Itulah tu susah tu, masih banyak pun boleh ini. Gila. Sepanjang. Nanti kita tulis dulu sepanjang. Gila.
Kalau sepanjang kan dia jadi sepedek pula. Khilal, tiwal, kita akan jumpa perbezaan dia bila kita sampai masa diri. Boleh tak? Jadi full stop. Full stop. Okey, ada lagi satu benda confuse. Nama 18, Asna. Asna. Asna ni kita tengok. Bukan tengah-tengah tu 50 km, 20 km dah. Mana sama dengan Hilal juga. Tapi bila dia pakai Hilal, bila dia pakai Asna, kita akan lihat dalam ayat ni. Asna ni maknanya tengah-tengah. Sama je. Tapi guna dia lain. Saya kalau nak tanya, oh ayat Asna, saya tak faham. Tak apa nak lagi. Sebab saya tak bersedia untuk itu. Nanti bila kita sampai pergi, besok kita akan jumpa. Kita akan jumpa Asna. Ketika kalau kata ketika pun boleh. Tapi kita tengok ayat dia kita jumpa lagi. Gantung pada ayat. Itu yang paling penting. Tapi nak tunjukkan bahawasanya bahasa Arab ni bahasa dia cukup detail. Very, kita kata critical. Mana tidak boleh kan. Yang dua, yang akhir kali 19 malam. Lain. Sebenarnya 20 nama di silap. Lain tu maknanya malam. Orang Arab ni dia cukup kagum dengan malam. Dia cukup kagum dengan malam. Ada satu lagu untuk malam. Sampai sekarang pernah ada Ya Lilin kan? Pernah tak Ya Lilin tu? Qasidah tu kan? Langit mulut kat kuat Ya Lilin kan? Di Mesir tu sekarang ada Ya Lilin, Ya Lilin. Sampai tadi tutup dulu. Ada tak cerita tu? Kan? Okey, saya nak clarify. Sebenarnya 20 semua sekali. Bukan 19-20. Okey, saya sebut yang pertama sa'ah betul. Okey, yang kedua yaum. Yang ketiga usbong. Yang keempat syahrun. Yang kelima sanah. Yang keenam sobah. Yang ketujuh masak. Yang ke-8 zuhrun. 9 Wadan ataupun wadin pun apa. 10 lahzah. Betul? 11 burha. 12 mudah. 13 fatrah. Yang itu tertinggal. Fatrah tertinggal. 20 maknanya fatrah. Ada orang nama fatrah ni. Fatrah ni mana dia seketika. Itu fatrah. Tadi pun ada seketika kan? Tapi seketika yang mana? Seketika, ya? Lahzah pun ada kan? Jadi tuan-tuan tengok dari sini betapa detailnya bahasa Quran. Kan? Lahzah lain, fatrah lain, asna lain, khilal lain, mudah lain. Semua maknanya sama. Orang Melayu ni satu bahasa untuk semua, kan? Ya, sinonim kan? Saya dah salin tuan-tuan puan ni detail. Kalau dah beli buku ni kita tak jumpa lagi. Saya dah cari ni. Ni jumpa dia. Okey, sekarang ni kita ada zaraf makan. Makan ni telling about time. Yang tadi telling about masa. Now telling about place. Place. Sekarang ni bahasa Arab kembang maju tuan. Jadi tuan-tuan puan ni advance berada di depan. Berada di depan. Makan. Besok nanti orang dari seluruh dunia akan datang ke Rembau. Rembau ke Rantau? Rembau. Azhar. Jadi tuan-tuan lah yang jadi tutornya. Jadi gurunya. Itu kena cakap dulu. Kita kena gambarkan kita berdiri di depan tu sebagai tutor kan. Yelah, dia tutor dan ngajar salah dia, boleh tak? Boleh, habis salah tu tak jawatan. Okey, zaraf zaman. Boleh? Zaraf zaman. Makan. Zaraf makan. Tuan-tuan jangan lupa minggu depan kita belajar tentang jamak taksir. Okey? Jamak taksir ada 23 pattern. Sudah bagi 6 pattern. Jadi ada baki lagi. Itu jangan risau tu. Saya nak kenalkan dulu. Bila kita sering Quran tu,
Zatil buruj. Buruj itu jamak taksir. Buruj itu mana dia? Bintang-bintang. Mufrad dia cari root dia 3. Root dia ba, ra, jim. Barajim dunia. Barajim dunia. Root dia. Maknanya kalau kita sebut barjun 1 bintang. Kalau 2 bintang barjani. Bunyi macam orang Pakistan kan. Kalau banyak bintang buruj. Jangan pula kata itu fi'il mati. Itu sebenarnya yang kita nak ajar anak tadi. Wasama izatil buruj. Wa tu waw sumpah. Waw sumpah artinya demi langit yang ampunya bintang-bintang. Wal yaumi, waw sumpah lagi. Yaumi hari masa itu saudara. Wal yaumil maut, hari yang dijanjikan. Kena? Maut pun daripada wa'dun. Satu wa'dah ni kalau jamak mau atas pattern jamak taksir tu. Kalau macam tu memang tak lama lagi dapat. Ya? Awak ada. Jadi bila tuan-tuan tahu, always refer to 3 syllable. 3 syllable. Jadi untuk nak faham ni, I'm giving you 20 weeks training instead of 12 years. Kalau tuan-tuan pilih nak 20 minggu tu ataupun 12 tahun. Takut tak sempat lagi takut saya pun tak sempat. Jantung dah bergegar ni. Takut dia mati kita jalan. Sekarang ni dia jalan, kita jalan. Betul tak? Tuan-tuan kena minta doa banyak. Nanti saya nak bagi satu doa. Tuan-tuan jangan banyak-banyak minta doa yang Nabi minta. Kalau Nabi minta, ikut dia. Mana Nabi minta tu, kita ikut Nabi. Mana Nabi minta tu memang yang terbaik kan. Nanti kita Nabi doa tu, kita start boleh tu. Ya. Tuan-tuan baca doa. Okey, boleh? Salam sama. Salam makan. Okey. Okey, tuan-tuan sebut. Sila baca kat ni. Yang pertama, ni. Ada kami. Jangan kata imam. Jangan kata imam. Imam ni, imam pun macam amam juga. Tapi imam tu semayang. Kan jadi imam kan? Sampai satu masa nanti kita bukan jadi imam, duduk depan imam. Duduk bukan duduk semayang, duduk tidur lah tu. Orang ajar punya orang ni. Dia sembahyangkan. Dia sembahyangkan. Tok imam pun sembahyangkan. Kita duduk depan imam bukan duduk, tidur baring. Tok imam kata apa pun sebat pun kita tak kisah. Itu cerita orang yang tak insaf. Jadi insaf semua dia. Tok imam nak sebat, derajat nak tolak. Ya itulah imam. Imam amam artinya depan. Okey. Depan saya pada pelajar. Tuan-tuan kena baca amam. Ya, amam ya. Amam artinya depan. Imam atau imam. Okey, front. Yang kedua, wara. Di belakang. Makmum ada di mana? Belakang. Makmum ada di belakang. Wara. Saya nak beritahu tuan-tuan salin cantik-cantik. Lepas tu baca, selalu baca. Sebab bila tu besok seronoknya kalau orang yang hafal ni. Okey. Ini jangan tanya saya banyak-banyak. Di belakang. Yang tiga ni khalfu di belakang juga. Jangan tanya. Dia khalfu ni Ustaz yang belakang nombor 2 tu tak ada titik ngah. tak apa.